Piala Malaysia juga pada tahun 2019. Satu pencapaian yang cukup baik bagi Benjamin Mora. Manakala bagi Adi Syarin, pengadil yang menyertai Kedah pada tahun 2018 ini, membawa Kedah menjuarai Piala FA pada tahun 2019. 81 perlawanan untuk Kedah, 44 kemenangan, 17 seri dan 20 tewas, rekod yang dipamerkan oleh Adi Syarin sewaktu ketika membimbing Kedah ketika ini. Jadi pastinya sesuatu yang menarik ingin kita saksikan aksi pada malam ini dengan kedua-dua pasukan. Jadi Kedah akan menentang Johor Darul Takzim. Satu perlawanan yang dijangka akan berlangsung cukup menarik. Jadi bagi Kedah, mereka tidak boleh melakukan sebarang kesilapan untuk mengelakkan daripada terus dikawal sepenuhnya oleh JDT pada aksi malam ini. Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan TM Piala Malaysia 2021. Aksi peringkat suku akhir kedua di antara JDT dan juga Kedah Darul Rahman selangsung kami bawakan dari Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri. Jadi pada malam ini kita bersama dengan bekas penjaga kebangsaan saudara Serani yang akan bersama kita pada aksi malam ini. Jadi Ani, sudah pun dimulakan aksi bagi suku akhir yang kedua ini. Apakah yang ingin anda saksikan menerusi persembahan kedua pasukan? Saya mahu lihat yang terbaik daripada kedua-dua pasukan. Lihat siapakah yang terbaik pada minit ke-90 habis pertama perlawanan. Siapakah akan mara ke peringkat seterusnya. Saya menjangkakan satu aksi yang begitu sengit di antara kedua-dua pasukan ini. Jadi minit-minit awal ini pastinya pemain-pemain kedua-dua pasukan perlu lebih berhati-hati. Mereka cuba untuk mendapatkan momentum terlebih dahulu bagi rencana peluang hasilkan jaringan. Ini peluang untuk Kedah, sepakan percuma, namun agak jauh dari kedudukan Renan Alves, sepakan yang diambil oleh Syazwan Zainon sebentar tadi. JDT cuba untuk mengatur gerak Arif Aiman, cuba untuk melepasi Arif Farhan. Antara dari Azri Faiz tidak berjaya. Hasnan berjaya untuk meminta dengan baik. Jadi Kepa Sherman, Cece datang membantu. Namun pertahanan yang baik dipamerkan oleh Mauricio. Robin Ong, Arif Aiman. Wah, keras sekali ini. Apakah pesan pengadil? Ya, hanya amaran daripada pengadil pada Arif Farhan. Situ Arif Aiman begitu cepat menggunakan kakinya untuk menjauhkan bola daripada Arif Farhan. Sekali lagi sentuhan yang sangat-sangat baik. First touch daripada Arif, kemudian ada sentuhan daripada Arif Farhan. Harap-harap saya tak keliru antara Arif Farhan dan Arif Aiman. Sepakan dari Leandro, tumbukan dari Syaril. Wah, berjaya nampaknya di sekat di situ. Namun asakan yang baik dimulakan oleh JDT di minit-minit awal ini. Mereka buktikan sesuatu, mencari gol awas seawal yang mungkin. Ya, fokus daripada Syari perlu dipuji sebentar tadi. Awal dalam permainan ini sudah mendatangkan hantaran-hantaran seperti ini dalam kawasan penalti.
sangat baik daripada Leandro meletakkan bola di antara penyerang, pertahanan dan penjaga gol. Sambil itu, sepakan percuma berjaya diperolehi oleh JDT. Jadi asakan tali arus nampaknya dilakukan oleh JDT di minit-minit awal permainan ini. Pemain-pemain Kedah perlu lebih berwaspada. Ini peluang untuk JDT membuka jaringan. Dalam 5 minit yang pertama, Syahri perlu lebih berhati-hati dengan situasi sepakan percuma ini. Dengan Leandro sedang bersiap sedia untuk mengambil sepakan. Hanya 3 pemain JDT menanti. Cabrera juga bersiap sedia untuk mengambil sepakan ini. Kita nantikan sepakan percuma yang dimiliki oleh JDT. Dari Leandro, terkena benteng. Namun JDT terus mengasak. Adakah Kedah mahu terus bertahan seperti yang dipamerkan di Alostar tempoh hari ini? Itu sesuatu yang amat diperlukan. Mereka tahu JDT akan memegang bola. Itu adalah filosofi mereka, ball possession. So di awal permainan ini mereka mengawal tempo permainan dengan baik. JDT mereka tahu apabila ingin meninggikan tempo, mereka tahu apabila perlu perlahan. So untuk Kedah, mereka sudah pasti perlu mengambil kesempatan apabila mereka memenangi bola dengan serangan balas yang mereka boleh lakukan. Kini Kedah cuba untuk merencana sesuatu. Namun apa yang menarik ada disaksikan adalah bagaimana tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain JDT. Sekurang-kurangnya 3 pemain sebentar tadi memberikan asakan kepada Fayad. 5 minit yang pertama, permainan pantas yang dipamerkan oleh JDT. Mereka berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya 2 percubaan, 1 on target. Syaman dibantu oleh Caca Kipre. Lontaran ke dalam untuk JDT. Kali ini Mauricio bergandingan bersama dengan Shane Lowry di bahagian pertahanan JDT. Agak sukar bagi Kepa Sherman dan juga Caca Kipre. Mereka perlu melakukan sesuatu yang lebih baik malam ini. Lontaran jauh cuba untuk mendapatkan di bola. Leandro. Kawalan bola tataran pendek yang dilakukan oleh pemain JDT. Yang menarik apabila saya lihat pertemuan antara Renan De Paula, Rodney De Paula, sudah pasti satu tugas yang cukup besar untuk Liam De Paula. Leandro dan Nazmi Faiz akan memberikan sokongan kepada Medi Paula. Leandro dalam kempen Piala Malaysia ini sudah pun meledak 2 gol. Nacho Insah cuba untuk mendapatkan di Paula. Renan berjaya untuk menjabar di situ. Arif Farhan bantu Fatou Daniel. Tolakan yang mudah dipintas. Kembali bola dalam kawalan pemain JDT. Shane Lowry. Robin sudah pun bersiap sedia. Kita lihat bagaimana di manakah kedudukan di bola. Menanti hantaran yang akan dilakukan. Nacho Insah. Waktu 2 bersama dengan Nazif Faiz. Kembali Nacho Insah. Namun Kepa Sherman turun ke bawah untuk membantu barisan pertahanan. Fayad juga terlepas. Diberikan asakan oleh Matthew Davis. Dan mungkin JDT mereka perlu menukar sikit cara mereka akan ke hadapan, kerana De Paula dan juga Bergson adalah pemain yang sangat-sangat berbeza. Bergson suka menerima bola di kakinya. Dia mempunyai skill, mempunyai kelajuan. Manakala De Paula dia mempunyai kekuatan, mempunyai satu kekuatan dari segi di udara juga. Lihat ada di sini gerakan-gerakan yang dilakukan.
Dan ketika ini dalam 8 minit yang pertama ini masih lagi belum ada serangan yang mampu direncana oleh Kedah. Sambil itu Nazmi Faiz dalam kawasan penalti antara ke tangan Dipola. Terlepas peluang Guilherme Dipola untuk membuka jaringan seawal minit yang ke-9. Sekali lagi Arif Aiman memainkan peranan besar dengan hantaran tersebut. Kemudian tiada pemain yang berdekatan dengan De Paula. Kemungkinan dia akan kecewa dia tak lakukan lebih baik di situ kerana tidak mempunyai terlalu banyak tekanan daripada Rodney ataupun Renan Alves. Juga suka untuknya kerana dia sudah pasti mahu bola itu di sebelah kanan, kaki kanan. Tapi tak cukup cepat untuk mengubah kakinya. Jadi tanpa Bergson dan Silva dalam bukan saja dalam kesebelasan utama ni, malah dalam barisan bangku simpanan juga. Jadi ini peluang untuk Di Paula membuktikan sesuatu untuk menambah jaringan. Di setakat ini sudah pun meledak 1 gol ketika mereka menewaskan Kelantan tempoh hari dalam aksi peringkat kumpulan. Kedah cuba untuk cari peluang untuk mendapatkan asakan. Percuma untuk Kedah. Ya, sedikit tolakan daripada Mauricio atas kepah Sherman. Gerakan dari Kedah tidak berjaya untuk membuahkan hasil. Ini serangan bala cuba dilakukan oleh JDT mencari Di Paula, juga tidak menjadi. Nazmi Faiz. Dia cuba dicabar oleh Arif Farhan. Namun Fayat turun ke bawah untuk membantu barisan pertahanan Kedah. 11 minit permainan ketika ini. Masih lagi JDT yang lebih banyak mengasak. Kini Fayat dapatkan kepah. Namun jadi jatuhkan untuk sepakan percuma buat Kedah. Mauricio perlu lebih berhati-hati ni kerana dia sudah mengutip 1 kad kuning di All-Star. Jika malam ini dia dilayangkan 1 lagi kad kuning, bermakna separuh hari pertama nanti jika dia tidak layak, Mauricio tidak dapat beraksi. Dan sudah pasti Benjamin Mora sudah memberitahu kepadanya. Dia pun sudah tahu dia perlu mengambil tanggungjawab itu terhadap dirinya. Sudah 2 kali kita lihat berturut-turut Mauricio melakukan foul. Dan Kedah mengatur gerak Fazul Daniel. Liza Ghazali antara jauh mencari Kepa Sherman. Mampukah melakukan sesuatu? Jaya disekat oleh Arif Aiman. Fayad datang membantu. Tolakan dari Fayad agak jauh dari kedudukan Arif Farhan. Namun Azmi juga dijatuhkan oleh Arif Farhan untuk sepakan percuma buat JDT. Azmi banyak pemain di sebelah kanan yang membantu Arif Aiman. Agak tidak begitu banyak aksi dari Cabrera dan juga Kobin Ong. Ini baru beberapa kali yang dapat kita saksikan. Lebih banyak beraksi di sebelah kanan. Leandro untuk Nacho Insah. Arif Aiman. Arif Aiman pemain yang baru usia 19 tahun. Lalu Cabrera untuk Kobin Ong. JDT cuba mengasak dari sebelah kiri. Leandro untuk Cabrera. Kembali untuk Leandro, namun tidak menjadi tolakan yang dilakukan. Tidak berpuas hati Benjamin Mora dengan situasi sebentar tadi. Dia melakukan sesuatu kepada Cabrera. Dan cara Kedah apabila mereka bertahan ketika ini memang sesuatu yang amat diperlukan.
Seketika boleh nampak 6 pemain di garisan pertahanan. Salah satu sebab ketika ini JDT amat sukar untuk mendapatkan percubaan ke arah gawang. Ini Kedah mengasak. Fazul Daniel cuba untuk melakukan sesuatu. Syazwan Zainon, Rizal Ghazali hantaran ke tengah, namun terlalu kuat pula dari Rizal. Pemain-pemain Kedah perlu lebih berhati-hati dalam melakukan serangan kerana tidak banyak peluang yang dimiliki. Namun jika tidak dapat dimanfaatkan untuk sekurang-kurangnya percubaan tepat, agak merugikan ni. Ya, dan saya rasa Rizal dia ada lebih masa, tidak mempunyai terlalu banyak tekanan daripada Corbin Ong, memerlukan satu hantaran yang lebih baik. Corbin Ong naik ke atas untuk membantu serangan. Leandro mencari Arif Aiman, dihalang oleh Arif Farhan. Saya dihalang situ untuk lontaran ke dalam buat JDT. Sambil itu di Stadium UiTM, Jordan Mintah dan Faizal Halim meledak 2 gol untuk Terengganu Medali Sarawak. 2-0 jadi 4-1 agregat ketika ini. Sebelah kaki sudah pun layak ke separuh akhir bagi Terengganu. Ya, saya tak jangka kan ada comeback daripada Sarawak United. Terlalu jauh sekarang. Sampai itu Cabrera cuba untuk paskan sepakan, jadi disekat oleh Rodney Calvin. Fayad Zulkifli juga lebih banyak beraksi di bahagian bawah ketika ini. Dan selepas menyaksikan agak kerap gerakan-gerakan ataupun serangan dari JDT di sebelah kiri Kedah. Sambil itu Adriano membuka jaringan di Stadium Hajebat untuk Melaka Medali Sabah 1-0. Jadi agregatnya 2-0 untuk Melaka mendahului selepas jaringan Tony Norde di suku akhir yang pertama. Sambil itu Syazwan Zainon, penjaring terbanyak untuk Kedah dalam kempen Piala Malaysia ini, sedang mengalami kecederaan. Kerisauan untuk Aidi Syarin. Untuk aksi suku akhir ini, JDT dan juga Kedah pemenang akan layak ke separuh akhir untuk bertemu pemenang di antara Sarawak dan juga Terengganu. Bagi Terengganu ketika ini sudah pun mendapatkan 2 jaringan di tempat lawan dan 2 jaringan di tempat sendiri. Satu kelebihan untuk Terengganu yang perlu dipertahankan untuk mereka separuh akhir. Dan di Stadium Sultan Ibrahim, 18 minit permainan masih lagi tanpa sebarang jaringan, dengan Syazwan Zainon terpaksa diusung keluar. Saya rasa di situ apabila dia cuba untuk menahan bola, mungkin ada kesakitan di bahagian dalam kakinya. Mungkinkah pertukaran awal terpaksa dilakukan oleh Kedah dengan melihat keadaan Syazwan yang terpaksa diusung keluar? Adakah Badrul Bakhtiar akan dibawa masuk ataupun Faizat Ghazli, seorang lagi pemain sayap untuk Kedah yang mampu diturunkan? Rodney Calvin dan Rena Alves malam ini dijangkakan bekerja dengan lebih keras untuk menyekat asakan-asakan gerakan dari pemain-pemain JDT. Fazul Daniel, sukar tampanan dilakukan oleh Fayad. Najib Insa membuka di bola balik kepada Najib Insa. JDT mengasak ketika ini. Gonzalo Cabrera, tolakannya menjadi sekat, namun masih lagi dalam kawalan pemain JDT. Leandro, Corbin Ong tidak dikawal di ujung sana. Kita lihat Najib Insa terus mencari Corbin Ong. Ruang yang terus ditutup oleh Rizal. Shane Lowry. Agak lama kawalan bola yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT.
Matthew Davis. Farzan Malias masih lagi belum diuji. Baik kawalan dari Azmi untuk Leandro Cabrera melakukan turning. Tidak percaya di situ. Ya, Kedah boleh menarik nafas ketika cara Syahri cuba mencari Kepa Sherman. Itu adalah salah satu aset mereka apabila mempunyai dua pemain seperti Kepa Sherman dan juga Cece Kipre di hadapan. Ini giliran Kedah untuk melakukan asakan. Kepa Sherman. Asnan ketika ini kembali kepada Kepa Sherman. Buka untuk Rizal. Asnan untuk Kipre. Teknik yang baik. Adakah sengaja ataupun tidak sengaja? Namun menjadi patahkan oleh pemain JDT. Ini serangan balas yang cuba dilakukan Nagwi Faiz. Namun dipola dalam kedudukan offside sebentar tadi. Charlie Cabrera. Juinsa untuk Leandro. Kedudukan yang cukup genting bagi Kedah bertahan ketika ini. Seperti yang Ani katakan sebentar tadi, 6 pemain dalam satu line yang sama. Ketika ini dapat disaksikan bagaimana corak permainan bertahan yang cukup berdisiplin dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Ya, di sinilah Fazrul Dana dan juga Asnan memainkan peranan. Sampai itu Nacho Isa melakukan percubaan. Berjaya disekat oleh pertahanan Kedah. Arif Aiman antara ke tengah, namun terlalu kuat untuk Medipola. Ini Cece Kipre. Kedah melakukan asakan. Baik tolakan mencari Kepa Sherman. Namun tampanan yang baik dilakukan oleh Matthew Davis untuk memberikan tanggapan pertama kepada Farzan Malias. Azmi kepada Arif. Ini Leandro. Buka kepada Shane Lowry. Kevin Ong menanti. Apa yang dapat kita saksikan dalam 20 minit yang pertama ini. Serangan lebih banyak mencari ataupun cuba untuk merobek pertahanan di sebelah kiri. Terlihat antara daripada Nazmi Faiz. Arif Farhan terus diberikan tekanan. Itulah yang dilakukan oleh JDT malam ini. Mereka tidak mahu untuk menguji Rizal. Sebaliknya memberikan ancaman kepada Arif Farhan. Sambil itu akan ada satu pertukaran untuk Kedah Darul Aman. Jadi terpaksa Aiman Afif akan dibawa masuk untuk menggantikan Syazwan Zainon. Sayang sekali untuk Syazwan Zainon, penjaring terbanyak Kedah kempen Piala Malaysia ini. Dia cuba untuk meneruskan sembahannya, tetapi kalau terlalu sakit dia perlu keluar. Jadi Aiman Afif dibawa masuk untuk menggantikan Syazwan Zainon. Jadi kita ada Aiman Afif dan juga Arif Aiman. Harapnya kita tidak salah sebut ini malam ni. Arif Farhan pun situ. Arif Farhan juga. Arif Aiman akan bertembung dengan Arif Farhan. Jadi Aiman Afif akan bertembung dengan Komin Ong. Kita lihat baru saya katakan ini Komin Ong yang bertembung dengan Aiman Afif untuk sepakan penjuru yang pertama bagi JDT. Dari Leandro
Jaya dikeluarkan. Davis terus mencari Shane Lowry. Menjadi sekat oleh Arif Farhan. Corbin Ong. Ini Leandro. Cari Nacho Insah. Bukan kepada Arif Aiman. Di pola menanti dalam kawasan penalti, namun dia dikawal dengan cukup rapi oleh Renan Alves. 25 minit permainan di separuh masa yang pertama ini. Bukan saja tanpa sebarang jaringan, namun penguasaan itu jelas dipamerkan oleh JDT. Mereka yang terus mempamerkan penguasaan. Ya, tetapi walaupun mereka menguasai permainan, masih belum ada percubaan yang memberi tugas kepada Syahri. Mereka jadi tim mempunyai satu keadaan yang sukar apabila mereka cuba untuk mencari ruang-ruang yang sempit, tetapi garisan tersebut dihalang oleh setiap pemain Kedah. Hanya satu saja percubaan tepat di awal separuh masa yang pertama berjaya dihasilkan. Dan selepas itu di bola juga tidak banyak mendapatkan bola. Satu tolakan dari Nazmi, dia tidak dapat menyempurnakan dengan baik. Dan selepas itu lebih banyak berlega di luar kawasan penalti Kedah. Baik antara ini, namun sedikit kuat. Malam ini Kedah mengharapkan kepantasan Faid Zulkifli dan juga Aiman Afif untuk memberikan cabaran kepada barisan pertahanan JDT. Daniel dan Asnan Ahmad membentukkan dengan yang baik di bahagian tengah ketika ini untuk tidak memberikan ruang kepada Nacho Insah, Nazif Faiz dan juga Leandro untuk membina gerakan berencana serangan. Dapat dibuktikan ketika ini adalah boleh dikira berapa kali Dipola mendapat bola. Ya, bukan mudah untuk Dipola apabila Kedah mencorakkan pertahanan mereka seperti itu. Tak banyak yang beliau boleh lakukan sebenarnya. Itu adalah salah satu sebab JDT sedang cuba untuk ke bahagian sayap, cuba mendapatkan hantaran-hantaran crosses ke dalam kawasan penalti, tetapi amat sukar bagi mereka kerana pertahanan Kedah memang bertahan dengan baik. Mereka sebagai satu unit, apabila seorang keluar sentiasa ada backup di bahagian belakang. Fayad dan juga Aiman Afif juga memainkan peranan, memaksakan diri mereka untuk turun ke bawah. Gerakan dari Arif sudah pun offside, gerakan dari Arif Farhan. Dah cukup baik timing larian dan juga hantaran, tapi Farizal Malias sudah baca dengan cepat. Corbin Ong terus diberikan asakan oleh Aiman Afif. Balik Corbin Ong terus melakukan hantaran mencari Dipola. Tandukan cuba dilakukan, namun Ronnie Calvin yang berjaya untuk memenangi perebutan di udara. Kepa Sherman dipintas oleh Matthew Davis. Dan terus dilakukan oleh Kepa Sherman. Baik ketika ini untuk Kedah melakukan sesuatu. Faizul Kifli bersorangan, berjaya untuk melepasi dua pemain JDT. Namun selepas itu ada bantuan dari Mauricio yang menyukarkan Fayad untuk melakukan gerakan seterusnya. Skill yang baik daripada Fayad. Kita tahu dia pemain yang licin, laju dengan kakinya. Leandro untuk Corbin Ong, terus ditutup ruang oleh Aiman Afif. Terlalu Cabrera untuk Dipola, terlalu kuat pula untuk Nazmi. Turning terus dilakukan oleh Fayad Zulkifli. Ada sedikit sentuhan dari Nazmi, jadi sepakan percuma untuk Kedah. Diberikan amaran di situ.
Fayad sekali lagi ditarik oleh Nazmi pula. Mereka tahu mereka tidak mahu melepaskan Fayad, mempunyai kelajuan. Jadi drink break ketika ini untuk aksi di separuh masa yang pertama. Masa lagi tanpa sebarang jaringan berjaya dihasilkan oleh kedua-dua pasukan dalam 29 minit yang pertama ini. Namun penguasaan sepenuhnya dipamerkan oleh JDT. 4 percubaan menjadi dilakukan dengan hanya 1 percubaan tepat. Berbanding Kedah masih lagi belum ada sebarang percubaan dalam 29 minit yang pertama. Jadi malam ini nampaknya JDT mengasak berhabis-habisan dengan Kedah pula bertahan dengan sebaik mungkin. Kepa Sherman juga sekali-sekala cuba untuk memberikan asakan, memberikan ancaman kepada gawang gol JDT, namun barisan pertahanan yang dikawal oleh Mauricio dan Shane Lowry setakat ini tugas dengan cukup baik. JDT hanya tewas sekali saja di Stadium Sultan Ibrahim ini kepada Terengganu dalam kempen Liga Super, dan mereka seri juga sekali saja pada Selangor dalam aksi Liga Super. Mereka menang dalam aksi banyak aksi di Stadium Sultan Ibrahim ni, stadium keramat mereka. Agak sukar untuk dirobohkan oleh pasukan-pasukan lain. Tambah pula malam ini dengan kehadiran penonton. Robin Ong ketika ini tolakan untuk Dipola mencari ruang untuk melakukan percubaan. Tolakan semula kepada Cabrera. Kini Nacho Islam mencari ruang percubaan dari Nacho. Saya dihalang oleh Asnan. Kini Kedah cuba untuk melakukan serangan balas. Pak Zulkifli, dia bersorangan. Sukar untuk melepasi Matthew Davis. Sayang sekali sebentar tadi Liam Dipola sepatutnya lebih baik dengan hantaran kepada Cabrera yang sedang menunggu saat jikalau bola itu tepat dia boleh melakukan percubaan. Kali ini Cabrera mencari Arif Aiman. Ini peluang untuk JDT. Arif dalam kawasan penalti ke tengah. Namun tangkapan yang baik dari Syahrir Sa'ri. Satu hantaran yang agak laju dilakukan oleh Arif Aiman. Namun Syahrir sudah pun bersedia. Ya, sekali lagi Arif Aiman memberi masalah di sebelah kanan. Kini dengan satu hantaran yang cukup laju seperti anda katakan, tangkapan yang menunjukkan keyakinan daripada Syahrir Sa'ri, walaupun tepat padanya tetapi perlu mengekalkan fokus. Isa untuk Leandro. Leandro ketika ini terus mencari Arif Aiman. Teran ke tengah. Peluang untuk Cabrera. Oh, baik dari Syahrir Sa'ri. Ini percubaan tepat kedua dari JDT di separuh masa yang pertama. Sekali lagi dinafikan oleh Syahrir Sa'ri untuk sekadar sepakan penjuru. Ya, ia datang dengan sangat pelik daripada Cabrera. Satu percubaan yang baik. Manakala Syahrir Sa'ri menunjukkan ketangkasan. Sambil itu, sepakan penjuru pantas diambil sebentar tadi, hampir-hampir mengundang sesuatu untuk JDT. Namun Kedah berjaya hadiahkan sepakan percuma. Pemain Kedah perlu meredakan sedikit ketegangan yang dialami ketika ini. Kita lihat seperti JDT mendapat motivasi yang baru lepas berjaya untuk mendapatkan percubaan tepat, melakukan percubaan tepat sebentar tadi. Ini Leandro mencari ruang untuk melakukan percubaan. Nazmi Faiz, Robin Ong di sebelah sana sudah pun bersedia untuk menerima bola dan seterusnya akan melakukan hantaran. Dari Azhar Daniel berjaya memperdaya Nacho Isa. Ini peluang untuk Kedah lakukan serangan. Fayaz Zulkifli perlu berhadapan dengan Matthew Davis. Azhar Daniel sudah berada dalam kawasan penalti.
Namun Kepa memilih untuk melakukan percubaan. Dengan seorang pemain mengalami kecederaan. Cece Kipre mengalami kecederaan, mungkin tidak dapat meneruskan permainan. Satu malam yang cukup sukar bagi Kedah dalam 30 minit yang pertama ini. Dua pemain utama mereka mengalami kecederaan. Chazwan Zainon yang sudah pun dikeluarkan. Dan ketika ini Cece Kipre pula mengalami kecederaan. Satu keadaan yang pastinya menggusarkan peminat-peminat Kedah Deraman. Dan ini saat di mana ada tolakan daripada Mauricio. Kemungkinan ini adalah disebabkan kecederaan yang sedang dialaminya. Boleh lihat ada balutan di bahagian lutut. Jadi Cece Kipre terpaksa diusung keluar. Adakah kecederaan di bahagian lutut yang akan mengganggu sedikit persembahannya pada malam ini. Sudah tentu Aidil Syahrin sedang memikirkan sesuatu jika Cece Kipre tidak dapat meneruskan permainan. Tentu mengharapkan dia dapat bermain lagi. Mauricio diberikan amaran supaya tidak melakukan lagi kekasaran. Saya sudah mengatakannya, ni dia sudah mengutip satu kad kuning di All-Star. Jadi malam ini jika mengutip satu lagi kad kuning, pastinya dia tidak dapat beraksi di separuh akhir jika jadi layak ke separuh akhir nanti. Separuh akhir yang pertama. Dua kad kuning akan menerima satu penggantungan. Dina Alves lebih pegah. Dia sudah kembali meneruskan aksi. Di pola untuk Leandro mencari Arif Aiman. Boleh lihat memang sangat sukar untuk JDT. Tiada ruang untuk pemain-pemain mereka. Sukar untuk mendapatkan hantaran yang sempurna. Ariel cuba mencari Kepa Sherman. Kini giliran JDT untuk melakukan serangan balas. Lalu Cabrera cari rakan Arif Aiman, cuba melepasi Arif Farhan. Balik kepada Cabrera. Matthew Davis sudah menanti, namun Fayad sudah dapat membaca. Sherman terus mencari Rizal. Ini peluang untuk Kedah melakukan serangan. Aiman Hafif sudah bersedia. Ini Cece Kipre, peluang dalam kawasan penalti. Peluang untuk Cece Kipre. Dikeluarkan oleh Robin Ong, namun Kedah masih lagi mengawal pergerakan bola. Aiman Hafif. Asnan untuk Cece Kipre. Karena tidak begitu kemana dari Kipre. Ini JDT melakukan serangan balas. Leandro untuk Arif Aiman. Matthew Davis naik ke atas, terus melakukan antara dari Matthew Davis. Jadi sekat oleh Rodney Calvin. Sekali lagi dari Matthew Davis. Namun tidak menjadi antaran yang dilakukannya. Dia perlu lebih baik kerana tiada tekanan daripada pemain Kedah. Saya rasa yang paling dekat adalah Fayad. Dia mempunyai lebih masa. Sepatutnya satu hantaran yang sekurang-kurangnya dalam kawasan. Amin Mora terus memberikan arahan kepada pemain-pemainnya. Mungkin dalam bahasa Spanyol mungkin nak ni. Mexico. Okey. Kita saksikan di pola. Mempunyai peluang. Namun ada sakan ataupun hadangan yang diberikan oleh tahanan Kedah, Ran Alves.
Ya, salah satu percubaan yang di mana ada sedikit ruang, tetapi sekali lagi ramai pemain berada di belakang. Sentiasa mempunyai bantuan. Sebabkan penjuru untuk Gonzalo Cabrera melakukannya. Mampukah jaya sampai kepada rakan? Telah kabut dalam kawasan penalti Kedah. Nacho Insaf melakukan percubaan. Jaya disekat. Jaja Kipre mempunyai peluang untuk mengatasi. Dia memilih untuk melakukan sepakan terus yang tidak menjadi. Ya, ideanya kerana Farizam berada jauh daripada gawangnya, tapi tidak mempunyai connection yang sempurna, terus keluar untuk satu balingan. Nacho Insaf untuk Corbino Cabrera. Lagi juga untuk mencapai benteng pertahanan Kedah. Leandro untuk Arif Aiman. Peluang untuk Arif Aiman. Hanya selepas 40 minit, Arif Aiman membuka jaringan untuk JDT. Bergema Stadium Sultan Ibrahim. Lihat jaringan yang dilakukan oleh Arif Aiman untuk memberikan kelebihan kepada JDT ketika ini. Mereka mencuba dan terus mencuba, dan akhirnya Arif Aiman berjaya untuk memecah kebuntuan di minit yang ke-40. Satu kelegaan untuk JDT. Ya, di sini terlalu banyak ruang untuk Arif Aiman dan satu rembatan yang kuat menewaskan Syahrir Syahari. Tiada peluang. Ini adalah salah satu kalinya Kedah membenarkan ada ruang di dalam kawasan penalti, dan disitulah mereka dihukum. Dengan kelajuan Arif Aiman, sentuhan pertamanya sangat-sangat sempurna, dan keduanya untuk mempunyai ketenangan untuk menewaskan Syahrir Syahari. Dia mempunyai sentuhan tetapi bola terlalu kuat. Selepas 40 minit permainan di Stadium Sultan Ibrahim, akhirnya gawang gol Kedah bolos juga. Kini kelebihan terus bertukar menjadi milik JDT. Namun jadi Arif Aiman berikan peluang untuk JDT ke separuh akhir, dan Kedah tiada pilihan lain, belum mendapatkan jaringan. Satu gol ataupun gol penyamaan sudah cukup bagi Kedah kerana mereka hanya memerlukan seri ketika ini untuk mara ke peringkat separuh akhir. Ya, di situlah mereka tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Mereka tahu ini mereka masih berada dalam perlawanan ini. Satu jaringan seperti anda katakan akan memberikan mereka kelebihan untuk away goal. Azur Daniel yang menarik Leandro. Mereka tidak perlu panik Kedah walaupun berada 1-0 di belakang. Apa yang kita harapkan, pemain Kedah akan menukar corak daripada bertahan kepada menyerang pula sekali sekala untuk kita menyaksikan Farizam alias diuji. Setakat ini masih lagi belum diuji. Saya jangkakan sesuatu yang berbeza akan dipamerkan oleh Kedah di separuh masa yang kedua. Mereka mempunyai sesuatu yang mereka mempunyai adalah masa. Banyak masa untuk mereka cuba menukar corak permainan mereka. Saya rasa jikalau mereka terlalu terbuka, itu akan membenarkan JDT mempunyai lebih keselesaan, kerana walaupun sebentar tadi 6 pemain di garisan pertahanan, tetapi sedikit ruang yang mereka berikan telah dihukum. So mereka perlu berhati-hati, tetapi memastikan apabila mereka mempunyai bola tersebut, mereka mempunyai makna untuk menyerang. Masa yang kedua nanti mungkin pertukaran akan dilakukan oleh Aidil untuk memperkemaskan pasukannya. Mungkin Badru Bakhtiar akan dibawa masuk ataupun Faizat. Kedah pastinya inginkan jaringan yang pantas ataupun mendapat jaringan lebih awal selepas ini. Sambil JDT ketika ini hanya perlu mengawal permainan sebaik mungkin. Kelebihan jaringan mereka ketika ini
cukup penting. Gonzalo Cabrera untuk Corbin Ong. Terus Nazri Faiz berikan cabaran oleh Asnan untuk melakukan dalam jadi di bola. Oh, cukup baik dari Syarif Sari. Satu percubaan tepat yang cukup menarik. Syarif Sari juga nampak dengan cukup kemas. Masih lagi jadi tim mengasak. Ini yang kita ingin saksikan, persembahan di bola untuk skuad kebangsaan yang sudah membuktikan sesuatu yang lebih baik malam ini bagi di bola. Jadi sebagai penjuru untuk JDT. Ya, boleh lihat mereka berbincang. Ada Syarif Sari tak dapat dengar komunikasi, tapi sangat baik daripada Syarif Sari. Dalam situasi ini reaksi perlu laju. Najwa Insah. JDT sudah mula untuk melakukan hantaran tinggi. Di bola terus menjadi target man. Minit akhir ini untuk mereka mencari satu lagi gol sebelum menuju ke waktu rehat. Arif Aiman cuba mengatasi Arif Farhan. Pak Julian yang datang membantu. Masih lagi Arif Aiman. Azrul tolakannya tidak kemas. Terus dipintas. 2 minit masa kecederaan diberikan oleh pengadil untuk aksi di separuh masa yang pertama. JDT masih lagi mendahului 1-0 dengan Arif Aiman pada minit ke-40. Corbin Ong. JDT mereka tahu 1-0 tak cukup ketika ini. Mereka perlu menjarakkan diri mereka. Kedah tidak boleh leka ketika ini. 1-0 berada di belakang mereka. Boleh berbincang dalam bilik persalinan. Idea sudah tentu sudah ada plan untuk separuh masa yang kedua. Ribu orang penonton yang hadir ke Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Menyokong Kedah 400 orang. Juisa untuk Leandro Cabrera mencari ruang cubaan dari Cabrera. Alves tandukan. Nazmi, peluang untuk Nazmi. Untuk kecederaan ini JDT terus mengasak. Corbin Ong dan Rodney Calvin sudah bersedia untuk turut melakukan clearance. Lowry untuk Leandro. Aiman cari gol tunggal setakat ini untuk JDT pada malam ini. Jadi itu dia sepanjang menamakan aksi di separuh masa pertama yang dikuasai oleh JDT. Jadi Arif Aiman memastikan JDT mendahului 1-0 untuk aksi di separuh masa yang pertama. Jadi ini dah kita saksikan jaringan yang dilakukan oleh Arif Aiman. Tolakan daripada Leandro dan Arif Aiman melakukan sepakan yang cukup kencang, cukup padu untuk memastikan jaringan pertama JDT terhasil pada malam ini. Jadi keputusan di separuh masa pertama menyaksikan Jodar Takzim 1, Kedah Darul Aman 0. Aksi di Stadium Sultan Ibrahim untuk Super Akhir kedua Piala Malaysia 2021 menyaksikan separuh masa pertama penguasaan penuh dipamerkan oleh Jodar Takzim. Dan boleh dikatakan mereka mengawal sepenuhnya permainan dengan beberapa siri serangan.